Lillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin wa dunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita teruskan program kuliah hadis. Terlebih dahulu saya mohon maaf pada minggu lepas kita terpaksa menangguhkan program ini atas urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi pada minggu ini kita sambung kembali perbincangan hadis menggunakan kitab Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus ataupun ringkasan Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita akan teruskan bab ataupun kita masih lagi berada dalam bab yang ke-17, iaitulah sifat hati dan lisan yang terpuji serta tercela. Ini tajuk besarnya, dan tajuk subtopik ataupun tajuk kecilnya adalah mengenai larangan menasabkan seseorang kepada selain bapanya dan memanggil seseorang dengan panggilan maula yang dinisbahkan kepada orang yang tidak sepatutnya. Jadi ada dua isu yang nak dibincangkan ataupun ada dua isu yang mana kita akan lihat hadis-hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Okay, isu yang pertama adalah mengenai menisbahkan ataupun menasabkan seseorang yang bukan ayahnya. Menasabkan ayah kepada seseorang yang bukan ayahnya ataupun bukan bapanya. Dan kedua, isu berkenaan dengan seorang hamba yang menisbahkan dirinya kepada bukan orang yang membebaskan dia. Mungkin isu yang kedua ni di zaman kita hari ini tidak berlaku lah tentang persoalan hamba tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita semakin sahabat-sahabat kita semakin ramai yang join. Jadi dan kita juga ada rektor pada tengah hari ini, Prof. Dr. Ismail Haji Ahmad. Baik, jadi kita mulakan dengan hadis yang pertama, berkenaan dengan pengharaman nasab kepada selain daripada ibu, selain daripada ayah. Tahrimu intisabul insan ila ghairi abihi. Baik. Untuk bab ini tak banyak hadis yang dipilih oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, ada 4 hadis, tetapi pengajaran yang akan kita perolehi adalah begitu berharga sekali. Baik, kita lihat kepada hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-1804 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang pertama berbunyi, An Sa'din radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun.
Hadis ini telah diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, iaitu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'din dekat sini dia merujuk kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana katanya bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menisbahkan dirinya kepada bukan bapanya, maka syurga adalah haram baginya. Baik, ini hadis yang pertama. Kita combine dengan hadis yang kedua. Ya. Baik. Dalam hadis yang kedua, yang berbunyi An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Baik. Hadis yang kedua ini, yang mana Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian enggan menisbahkan diri kalian kepada bapa-bapa kalian. Sesungguhnya sesiapa yang enggan menisbahkan dirinya kepada bapanya, maka perbuatan tersebut adalah kufur, yakni kepada nikmat. Baik, kita cuba huraikan, cuba bincang dua hadis. Hadis yang pertama daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, yang Nabi kata siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain daripada ayahnya, bapanya, maka dia diharamkan syurga. Hadis yang kedua, Nabi sebut siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapanya, maka perbuatan tersebut adalah kufur. Baik. Apa yang boleh kita bincang daripada dua hadis ini? Baik. Yang pertama, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam Islam, di antara perkara teras yang disebut sebagai maqasid syariah, ya, Islam datang untuk, ya, Islam datang, bila Islam datang ke atas dunia ni, maka agama Islam telah menetapkan beberapa hukum. Hukuman tersebut disebut sebagai syariah. Maksud syariah ni adalah hukuman ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dinamakan sebagai syariah. Ya, sama ada hukuman dalam bidang ekonomi, ada hukumnya. Hukuman dalam bidang sosial, hukum ataupun peraturan. Ya, hukuman, peraturan dalam bidang undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang. Ya, itu disebut sebagai syariah. Baik. Maka kita akan bertanya, apakah objektif, apakah matlamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan peraturan ataupun hukuman-hukuman ini? Jadi, matlamat objektif penetapan hukum-hukum ini difahami, dikenali sebagai maqasid syariah. Inilah konsep umum maqasid syariah. Ya, kita tanya,
Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, ya, Islam menetapkan bahawa dalam bidang ekonomi, amalan riba adalah perkara yang dilarang. Itu adalah syariah, peraturan, ya, undang-undang. Jadi kita akan bertanya, apakah objektif, apakah matlamat pengharaman riba itu? Objektif matlamat pengharaman riba ini dikenali sebagai maqasid syariah. Salah satu daripada maqasid syariah adalah menjaga nasab. Menjaga nasab ni maksudnya menjaga keturunan. Ya, maka dengan sebab itu Islam mengharamkan perzinaan, sebaliknya Islam menggalakkan perkahwinan. Sebab melalui perkahwinan maka nasab ataupun keturunan seseorang manusia akan terjaga. Ya, baik. Maka seseorang manusia apabila dilahirkan, nasabnya dia nisbahkan, penasabnya adalah dua, iaitu ibu dan juga ayah. Inilah dia punya nasab ataupun keturunannya. Kalau kita kata nasabnya hanya kepada ayah, maka macam mana dia nak lahir? Dia kena ada ibu. Jadi ibu dan ayah. Ya, tetapi dari segi hukuman ataupun dari segi peraturan, ya, penisbatan nasab ini, saya punya Webex, kita share semula. Mungkin ada isu teknikal, Allahu a'lam. Sekejap, mohon maaf di atas isu-isu teknikal tadi. Okey, baik. Kita sambung kembali. Ya, maka dalam isu menisbahkan nasab, ya, dari segi peraturan, Islam menetapkan bahawa seseorang anak, maka nasabnya secara umum dinisbahkan kepada ayah. Ada beberapa situasi, yang mana nasab ini dinisbahkan kepada ibu, tapi secara umumnya kepada ayah. Ya, apabila kita lihat, mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kenapa syariat Islam menetapkan penisbahan nasab ini diletakkan kepada ayah? Ada beberapa pandangan yang diberikan oleh para ulama. Okey, di antaranya ada sebahagian ulama yang menyatakan bahawa, ya, kerana pada hari kiamat nanti, apabila berlaku kiamat dan manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka seseorang manusia itu akan dipanggil dengan nama yang dibinkan, yang dinisbahkan kepada bapanya. Ini satu pandangan. Ada pandangan kedua yang menyatakan sebabnya adalah, ya, kerana ayah dia merupakan seorang pemimpin, ya, kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Itu pandangan yang kedua. Ada pandangan ketiga yang menyatakan, ya, penisbahan seseorang anak kepada bapa adalah kerana ia lebih senang dikawal dan, ya, dibezakan dengan orang lain. Jadi ada pelbagai pandangan tentang persoalan ini. Baik, ada juga situasi yang mana seseorang itu
apabila dilahirkan dia tidak dinisbahkan kepada bapa, tapi dinisbahkan kepada ibu. Dia dinasabkan kepada ibu. Okey. Contoh situasi tersebut, sebagai contoh, anak yang dikatakan sebagai anak tidak sah taraf ataupun anak luar nikah. Ya. So konsep anak tidak sah taraf, anak luar nikah ni ada banyaklah. Saya tak bahaskan yang tu. Jadi maka anak ini dia tidak dibinkan, dinasabkan kepada bapa biologinya, tetapi dia dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya. Ini yang timbul soalan pada minggu lepas. Saya rasa Puan Sasai ke yang tanya pada minggu lepas. Hari ni ada tak Puan Sasai ni? Belum masuk lagi soalan pada minggu lepas berkenaan dengan soalan dia adalah seorang anak luar nikah, kan? Seorang ayah dia ada anak luar nikah dan dia nak kahwinkan dengan anaknya. Okey, itu soalan dia. Nanti hujung nanti kita cuba bahaskan tentang soalan tersebut. Kita habiskan dulu 4 buah hadis. Baik. Maka kalau kita lihat di dalam pandangan ulama fiqh ada beberapa kaedah untuk menasabkan, untuk mensabitkan nasab. Bila seorang anak itu lahir, ada beberapa kaedah yang digunakan oleh para ulama fiqh untuk mensabitkan nasab anak tersebut kepada seseorang. Kaedah yang pertama adalah melalui perkahwinan. Apabila pasangan suami isteri berkahwin, kemudian ada zuriat, ada keturunan, anak itu dinisbahkan ataupun disabitkan kepada suami. Satu. Yang kedua adalah melalui persaksian, asy-syahadah. Saya sebut secara ringkas, kita tak bincanglah detail yang ni. Baik. Yang ketiga adalah melalui iqrar, melalui pengakuan. Pengakuan. Dan yang keempat adalah melalui pengecaman. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai qiyafah. Qiyafah. Pengecaman. Dan pengecaman ini hendaklah dilihat dalam aspek persamaan fizikal yang dilakukan oleh dua orang pakar. Ini antara bentuk-bentuk kaedah-kaedah yang ditetapkan, yang dibincangkan oleh para ulama fiqh macam mana nak mensabitkan nasab. Baik. Dalam dua hadis yang kita bincangkan pada tengah hari ini adalah isunya adalah seorang yang lahir maka dia enggan menisbahkan dirinya kepada ayah kandungnya. Ini yang menjadi masalah. Maka kalau kita berpandukan kepada hadis yang kita bincangkan pada tengah hari ini, kita bincangkan pada tengah hari ini, maka kita dapat lihat bahawa perbuatan seseorang yang enggan menisbahkan dirinya kepada ayahnya, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Seorang tu dia tak nak nisbahkan, mungkin dia tak suka dengan ayah dia, kan? Maka dia kata saya tak nak menasabkan, menisbahkan diri saya kepada ni. Saya nak menisbahkan diri saya kepada si fulan, kepada orang lain. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh
syarak. Ya, dan dalam dua hadis ini kita dapat lihat bahawa seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain daripada ayahnya, maka perbuatan itu disebut sebagai perbuatan yang kufur. Dikategorikan sebagai kufur, dan sekiranya pelaku perbuatan tersebut mengetahui bahawa ia adalah perkara yang haram, perkara yang haram, dia tahu dia perbuatan yang haram, maka dia menjadi perbuatan yang kufur. Kalau disebabkan dia tak pernah belajar, kan, dia tak pernah tahu, ini cerita lain. Ya, dan apabila dia kufur, kan, dia tahu benda tu haram, maka dia buat juga, maka di hari akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan dikembalikan ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia perbuatan yang dilarang. Ini pengajaran yang pertama. Kan? Ini ada berlaku ni. Ya? Ada berlaku dalam masyarakat kita, seseorang itu bila dia lahir, kan, mungkin ayahnya tak ada, ayahnya mungkin keluar negara ataupun pergi ke negeri lain, ke tempat lain yang membesarkannya seorang individu lain, maka dia menasabkan dirinya dengan individu tersebut. Dan dia kata, saya tak nak binkan, tak nak nasabkan dengan ayah saya yang asal. Sebab dia tak ambil tahu dan sebagainya. Ini perbuatan yang perlu dielakkan. Ya, kalau kita lihat kepada Nabi SAW, yang mana Nabi di peringkat awalnya telah mengambil sahabat yang bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Dan apabila Nabi sayang kepada Zaid ini, maka di peringkat awalnya kita lihat bahawa Nabi menisbahkan Zaid itu sebagai anaknya. Maka Zaid bin Muhammad. Ini di peringkat awal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan tersebut, dan Nabi telah menukar. Yang mana Nabi kemudian telah menukarkan Zaid ini kepada nasab asalnya, Zaid bin Harithah. Ini peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran kepada kita. Ya, ada kes-kes yang macam ni yang berlaku. Ya, maka jangan dinasabkan. Terutamanya individu yang mengambil anak angkat. Ya, dia tak nasabkan anak tu kepada ayah yang sebenar, tapi dinasabkan kepada dirinya. Ingat ya, hadis ini sebut dia adalah perbuatan yang dilarang, dan kalau tahu masuk dalam kategori orang yang kufur. Kena jelas ya dalam persoalan ini. Baik, satu. Pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada dua hadis ini adalah Islam amat-amat menggalakkan umatnya untuk menjaga nasab. Islam suruh umatnya untuk menjaga nasab dan juga menghormati hak-hak ibu bapa. Ya, dan juga menghormati hak-hak ibu bapa. Sebab tu kalau boleh kita cuba kenal lah kita punya nasab kita. Tapi orang Melayu ni biasa sampai 3 keturunan aja. Ya, macam dengan saya kan, saya tahu nama saya Nazruddin, ayah saya Hashim, atuk saya Haji Yaakob. Masuk yang keempat, kita dah tak tahu dah.
Kan? 4, 5, 6, 7 lapis kita dah tak tahu. Dia berbeza dengan masyarakat Arab. Orang Arab, dia akan detect siapa namanya, ayahnya, kemudian atuknya, kemudian neneknya dan seterusnya. Ini keistimewaan yang ada di kalangan masyarakat Arab. Dia berbeza dengan masyarakat kita. Baik, itu dua hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni menarik. Baik, kita lihat hadis yang ketiga. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Yazid bin Sharik yang mana beliau berkata. Ini hadis daripada Yazid bin Sharik. Baik. Apa kata dia? Okey, ini saya ambil daripada awal ya. An Ibrahim At-Taimi an abihi qala Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu 'alal minbari yakhtubu fasami'tuhu yaqul la wallahi ma 'indana min kitabin naqra'uhu illa kitaballahi wa ma fi hadhihi as-sahifah fanasharaha فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من جراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Baik, terus. Sambungan lagi. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Baik. Ya, hadis yang ketiga yang kita nak bahaskan pada tengah hari ini. Cuba kita lihat kepada terjemahan. Saya pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas mimbar. Ya, yang ini hadis yang diriwayatkan daripada Yazid bin Sharik. Dia kata dia melihat Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar. Saya mendengarnya berkata. Jadi Yazid telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak, demi Allah. Maksudnya Sayyidina Ali bersumpah. Kita tidak memiliki kitab yang selalu kita membacanya melainkan kitab Allah. Dan apa yang terkandung dalam lembaran ini. Jadi Sayyidina Ali bagi tahu bahawa para sahabat umat Islam memiliki Al-Quran yang mana Al-Quran ini dibaca setiap hari, difahami, dijadikan panduan. Dan juga
selain daripada Al-Quran ada sahifah, ada suhuf, sahifah, ada macam kitab, ada macam satu penulisan yang juga selalu dirujuk. Macam lembaran yang selalu dibaca oleh para sahabat. Lalu dia membuka lembaran tersebut. Maka Saidina Ali membuka sahifah ataupun lembaran itu. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai umur-umur unta, yakni berhubung dengan zakat dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang ni saya minta kita perbetulkan ya. Kita minta siapa yang ada kitab tu minta perbetulkan, bukan berhubung dengan zakat. Kita gantikan yang berhubung dengan zakat tu. Saya rujuk kepada syarah yang diberikan oleh para ulama hadis. Okey. Maksudnya adalah, kalau kita lihat dekat sini, فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. Di sini ya. Iaitu pada baris yang ketiga. فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. Baik. Diterjemahkan, ya, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai umur-umur unta. Yang ini betul. Tapi dalam kurungan ini yang berhubung dengan zakat, ini tidak menepati maksud hadis. Baik. Ya, menurut penjelasan para ulama, maksud penjelasan mengenai umur-umur unta di sini ya adalah ya disebut ya bayan a'marul ibil allati tuaddi diyatun fil qatli. Ya, maksudnya di dalam lembaran tersebut yang dibaca oleh Sayyidina Ali ni, dia mengandungi penjelasan mengenai umur-umur unta yang berkaitan dengan yang ada hubung kait mengenai cara membayar diat bagi orang yang melakukan pembunuhan. Baik. Saya nak jelaskan macam ni tuan-tuan. Ya. Dalam hukum Islam, orang yang membunuh kan, maka dikenakan hukuman qisas, bunuh balik. Dan pada masa yang sama, ya, si pembunuh itu dia kena bayar diat kepada keluarga orang yang dibunuh. Ya, kena bayar diat. Jadi diat ni kita kata pampasan ataupun ganti rugi. Baik, nak bayar diat ni dalam kaedah fiqh, ya, hukum hudud, dia ada dua bentuk pembunuhan. Sama ada membunuh dengan sengaja ataupun membunuh secara tidak sengaja. Ya, saya tak nak pergi detail ya. Baik. Kita ambil contoh. Seseorang individu yang membunuh individu yang lain, maka dia dikenakan dan dia bunuh dengan sengaja, maka dia dikenakan hukuman membayar diat sebanyak 100 ekor unta. Ini hukum tuan-tuan. Ya, dibincangkan oleh para ulama. Ya, bayar hukuman denda pampasan 100 ekor unta.
Baik. 100 ekor unta ni nak bayar macam mana? 100 ekor unta ni dipecahkan kepada 3 kategori yang ada kaitan dengan umur-umur unta. Okey. Yang pertama adalah 30 ekor unta yang namanya hiqqah. Hiqqah. Hiqqah ni adalah unta yang berusia 3 tahun. Pada masyarakat Arab, ya, unta yang berusia 3 tahun ni disebut sebagai hiqqah. Maka dia kena bayar 30 ekor unta. Kemudian 30 ekor lagi unta yang disebut sebagai jaza'ah. Jaza'ah ni adalah unta yang berusia 4 tahun. Dah ada berapa? 60 ekor. Dan yang ketiga, dia kena bayar 40 ekor unta yang disebut dengan nama khalifah. Khalifah ni adalah unta betina yang bunting. Jadi bila kita jumlah semua, dia jadi 100 ekor. Ini pampasan diat yang perlu dibayar oleh seorang pembunuh kepada ahli keluarga orang yang dibunuh. Dan hadis ni sebut Saidina Ali membuka lembaran, ya, yang terdapat penjelasan mengenai umur-umur unta. Maksud penjelasan umur unta ini adalah yang berkaitan dengan pampasan yang perlu dibayar oleh pembunuh kepada keluarga orang yang dibunuh, iaitu hiqqah, jaza'ah dan khalifah. Yang ni yang saya nak perbetulkan. Ya. Dan para ulama fiqh sepakat menyatakan kalau pembunuh itu tidak boleh mendapatkan 100 ekor unta, maka dia perlu membayar kita kata pampasan yang mana dia punya nilainya sama dengan 100 ekor unta. Saya cuba semak secara online, nilai-nilai yang diamalkan di seluruh dunia. Saya ambil 2 contoh, ya. Kalau di negara Arab Saudi, di negara Arab Saudi, pembunuh yang membunuh seseorang dengan sengaja dan dia tak ada unta, maka dia kena bayar pampasan berjumlah 400,000 rial. Ini amalan semasa di Saudi. Kalau dia bunuh dengan tidak sengaja, dia kena bayar pampasan 300,000 rial. Hari ini lebih kurang 300,000 ringgit lah. Sebab duit kita dengan duit Saudi dah tak banyak beza. Itu pampasan. Belum lagi hukuman yang lain. Ini dibincangkan oleh para ulama. Cantiknya Islam. Contoh yang kedua, kalau kita lihat amalan di UAE, yang mana mereka menetapkan, yang ni lagi dahsyat tuan-tuan, menetapkan pembunuh yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia kena bayar pampasan kepada keluarga orang yang dibunuh 200,000 dirham di UAE. Sebab tu kita dapati bahawa kebanyakan negara-negara ini kes-kes pembunuhannya amat kurang. Ini suatu keindahan yang ada dalam ajaran Islam. Baik, itulah yang dikatakan penjelasan mengenai umur-umur unta. Kalau di Pakistan ada kadarnya.
kalau tak salah saya di Pakistan, kalau kita convert kepada duit Malaysia dalam 150,000 ringgit. Jadi orang yang nak bunuh seseorang ni, dia akan berfikir banyak kali. Ini konsep diat ataupun pampasan yang perlu dibayar oleh pembunuh kepada ahli keluarga orang yang dibunuh. Cantik tuan-tuan ya. Keindahan syariat Islam. Baik, sambung lagi. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi di dalam Sahaifah ataupun lembaran yang dipegang oleh Saidina Ali itu ada penjelasan tentang umur-umur unta yang berkaitan dengan pampasan diat dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hukum-hukum lainlah yang berkaitan dengan pembunuhan. Baik. Di dalamnya juga terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahifah ataupun lembaran yang ditulis itu juga terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Madinah adalah tanah haram di antara Bukit Air hingga Bukit Thaur. Okey, boleh bayang tak? Ya? Dalam teks hadis kita kat sini adalah Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin. Iaitu Al-Madinah ataupun Madinah ini, dia adalah tanah haram yang mana lokasinya antara air ataupun Jabal Air dengan Jabal Thaur. Saya yakin kalau yang dah pernah pergi haji dan umrah mungkin boleh bayang. Cuma tak tahu je. Baik. Okey, kalau kita cuba kita bayangkan kedudukan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi di bahagian utara tu, bahagian utara adalah masjid asal yang dibina oleh Nabi, dan dekat situ ada maqam Rasulullah. Itu bahagian utara. Dan di bahagian utara, kalau kita pergi terus ke utara, kemudian kita ambil sebelah timur sedikit ataupun disebut sebagai timur laut, kita akan jumpa dengan Jabal Uhud. Ini saya nak gambarkan ni. Ya, di sebelah timur laut Masjid Nabawi ada Jabal Uhud. Di belakang Jabal Uhud itulah letaknya Jabal Thaur. Belakang Jabal Uhud ada satu bukit yang kecil. Itulah dikenali sebagai Jabal Thaur. Dan tak jauh daripada situ, kita akan jumpa lapangan terbang King Abdul Aziz. Saya rasa dia nampak. Jadi yang dikatakan sebagai Jabal Thaur ini, dia berada di belakang Jabal Uhud. Maka di mana pula lokasi Jabal Air? Jabal Air ini kalau kita lihat, dia berada di bahagian selatan Masjid Nabawi. Ya, ataupun lokasi yang lebih tepat, dia berada di dalam tengok, kalau kita tengok punya kompas, dia berada di bahagian barat daya Masjid Nabawi, bahagian selatan. Selepas daripada Universiti Taibah, Universiti Islam Madinah, turun sikit kita akan jumpa Jabal Air. Dan Nabi kata di antara Jabal Air dan Jabal Thaur ini adalah Madinah, yang mana Madinah ni adalah tanah haram.
Yang dikatakan tanah haram ni, kita tak boleh membunuh haiwan di sana, tak boleh menebang pokok. Orang yang bukan Islam tak boleh menjejakkan kaki. Ini bila kita pergi haji, kita pergi umrah, maka akan dibincangkanlah topik ini. Baik. Ini yang dinyatakan oleh Saidina Ali dalam khutbahnya. Maka kata Saidina Ali, oleh itu sesiapa yang mengadakan perkara ni tak ada tuntutan agama, ya, orang yang ni yang disebut sebagai bid'ah. Dan bid'ah ini kita kena faham dalam konsep yang betul lah, ya. Kita dah bincang sebelum ni hadis yang berkenaan dengan bid'ah, ya. Maka Nabi sebut, sesiapa yang mengadakan perkara baharu yang tidak ada tuntutannya dalam agama ataupun memberikan perlindungan kepada orang itu di dalam kawasannya, dia melindungi orang yang melakukan bid'ah di dalam teritori dia. Dia sebagai pihak berkuasa, sebagai pemimpin, tidak mengambil tindakan, membiarkan perbuatan bid'ah berleluasa di bawah pemerintahannya. Maka Nabi bagi peringatan, maka dia akan mendapat laknat Allah, kemudian para malaikat dan sekalian manusia. Ini kita kena jelas, ya. Jangan buat perbuatan bid'ah. Konsep bid'ah ni sangat luas, itu kita perlukan kepada kefahaman yang betul, dan jangan melindungi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, memberi perlindungan kepada orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam teritori kita. Sebab kedua-dua perbuatan ini, maka dia mengundang laknat Allah, laknat malaikat dan laknat sekalian manusia. Bukan itu sahaja, maka Nabi sebut lagi, Allah juga tidak akan menerima amalan fardu dan sunat daripadanya di hari kiamat. Baik. Yang diterjemahkan dengan amalan fardu dan sunat, saya lebih cenderung kepada pandangan yang ditulis di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada teks hadis, teks hadis, disebut dalam teks hadis ni adalah la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Sarfan wala adlan. Diterjemahkan dalam kitab yang kita pegang ini, diterjemahkan dengan amalan sunat dan amalan fardu. Tetapi dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha, dua orang ulama besar di Syria, mereka menyatakan maksud perkataan sorfa, as-sorfu ni adalah at-taubatu. Maksudnya pada hari kiamat Allah tidak menerima taubat orang yang melakukan perbuatan bid'ah ataupun orang yang melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Saya lebih cenderung, menerima pandangan yang menyebutkan sorfa ni adalah taubat. Dan perkataan adalan, iaitu dia sebut sebagai wal adlu al-fida'u. Apa maksud al-fida'?
Fidak ni kalau apa ni kita selalu gunakan dengan perkataan fidyah. Fidak, fidyah. Maksudnya apa fidyah? Tebusan. Jadi pada hari kiamat orang ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima taubatnya dan tidak menerima tebusan daripadanya. Ini menunjukkan bahawa sangat-sangat berat amalan-amalan bid'ah dan melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Cuma konsep bid'ah tu saya ulang balik, itu kena faham dengan betul. Ya. Sebab hari ini kadang-kadang dari segi akademik lah kita banyak bergaduh mengenai persoalan furu'. Amalan-amalan furu' ni sepatutnya kita berlapang dada. Kita nak terima, kalau tak nak buat, tak payah buat. Tapi kita banyak mengkritik orang. Sebaliknya kita sepatutnya dalam bid'ah tu kita berlapang dada. Sebab dia hanya persoalan furu'. Yang mana kita lebih fokus kepada persamaan. Umat Islam, kita semuanya setuju sembahyang fardu 5 waktu. Itu kebersamaan kita. Perkara teras, kita memang setuju. Umat Islam, kita bersetuju kita berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Kenapa tidak dicari titik persamaan tersebut? Yang kita cari adalah perbezaan. Dan bila ada perbezaan, kita mengkritik habis-habis. Sepatutnya kita sebagai umat Islam perlu berlapang dada. Ini kaedah untuk menyatukan umat Islam. Ya? Baik. Satu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membacakan hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Okey. Perjanjian amanah kaum muslimin itu satu. Tidak dibezakan pada orang yang memegangnya, meskipun ia dikendalikan oleh orang yang paling rendah dalam kalangan mereka. Maka sesiapa yang melanggar janji seseorang Muslim, dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah juga tidak akan menerima amalan fardu dan sunat daripadanya di hari kiamat. Ini yang kedua yang dipesankan oleh Nabi SAW. Jadi amanah yang dipikul oleh seseorang itu tetap amanah. Sama ada orang tu orang yang hebat ataupun orang yang biasa, bila dia diberikan amanah, maka dia tetap bertanggungjawab. Apabila dia melanggarnya, maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala, laknat daripada malaikat dan laknat daripada seluruh manusia. Ini berkenaan dengan amanah yang diberikan kepada seseorang. Jadi kita hari ini kan, kalau sebagai staf UiTM, kalau kita faham hadis konteks yang kedua ni, Allahu Akbar, cukup untuk kita menjadi seorang kaki tangan, seorang staf yang betul-betul berkualiti. Nak cerita pasal aidat, boleh gunakan hadis ini. Baik. Yang ketiga, sesiapa yang menisbahkan dirinya kepada seseorang selain ayahnya. Ini poin kita. Ini syahidnya hadis ni. Atau menisbah ataupun bekas hamba yang menisbahkan dirinya kepada selain bekas majikannya, maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah juga tidak akan menerima amalan fardu dan sunat daripadanya di hari kiamat. Baik. Saya nak terus kepada pengajaran yang boleh kita petik daripada hadis yang panjang ini. Sebab kita masa pun tak sempat dah. Saya ingatkan ada masa lagi.
Ya? Baik. Hadis yang keempat mungkin tak sempat kita nak bincang. Okey, saya ambil ni pengajaran daripada hadis yang ketiga. Ya, baik. Yang pertama sekali adalah ya uh, apa ni ya, Al-Madinah ataupun negeri Madinah ya yang merupakan tanah haram, dia bermula daripada Jabal Air hingga kepada Jabal Thawr. Maka di dalamnya tidak dibenarkan melakukan perburuan, tidak boleh merosakkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir dan musyrik. Itu pengajaran yang pertama. Baik. Yang kedua, hadis ini dia menjelaskan tentang berkaitan dengan orang yang melakukan maksiat. Apabila kedudukan Madinah sebagai tanah haram, maka maksiat yang dilakukan di Madinah menurut pandangan Sayyid As-Samhudi, kata Sayyid As-Samhudi, siapa yang melakukan dosa kecil di Madinah, maka dia akan mendapat menjadi dosa yang besar. Sebab apa? Kemuliaan Madinah. Ni pandangan daripada Sayyid As-Samhudi. Kalau macam di tempat kita ni, kita buat sesuatu dosa yang masuk kategori sebagai kecil, maka dia akan mendapat balasan ataupun dosa kecil. Tapi disebabkan keagungan Madinah, walaupun dosa kecil, maka dia punya balasannya menjadi sebagai sesuatu yang besar. Baik, dua. Dan yang ketiga, di antara pengajaran hadis ini adalah harus melaknat orang yang melakukan dosa besar tanpa menentukan individu. Kita tak ta'yin syakhsun bi'ainihi. Kita tak sebut dia ni, tapi sebut secara umum. Boleh, itu diharuskan. Dan yang ketiga, sesiapa yang mati dalam keadaan dia melakukan salah satu daripada tiga perbuatan yang kita sebutkan tadi, yang Nabi sebut tu, dan dia tidak bertaubat, sedangkan dia mampu untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripadanya amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunat yang dilakukan. Dan pengajaran yang terakhir adalah hadis ini menegaskan tentang pengharaman menisbahkan nasab seseorang kepada yang bukan bapanya. Ada 5 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang ketiga. Baik, saya rasa kita dah kesentukan masa dah tamat, kan? Itu sahaja yang dapat kita bincang pada tengah hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan keberkatan kepada kita atas amalan yang kita lakukan. Soalan yang saya tanya tadi tu tak sempat kita huraikan. InsyaAllah kita tangguh, kita jawab, kita bincang dalam siri yang akan datang. Baik, itu saja untuk sesi perbincangan kita tentang kuliah hadis pada tengah hari ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada kelemahan, itu kedatangan daripada diri saya sendiri. Dan yang penting, ambillah perkara-perkara baik yang dapat kita kongsi bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama Prof.